Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 约翰福音3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang memiliki 5 anak dan memiliki seorang suami. 弟兄姐妹，有一位的夫人，就是做太太的，她有5个孩子，有一位丈夫。 Suaminya adalah, maaf, saya dapat katakan adalah suami yang tidak bertanggung jawab. 我在这里要说，她的丈夫是一位不负责任的丈夫。 Suaminya tidak bekerja, hidup mabuk-mabukan, jarang pulang ke rumah, dan setiap kali dia pulang ke rumah, dia memarahi istrinya dan anak-anaknya. 这个丈夫他没有工作，他常常酗酒，他也常常不回家。不过一旦他回到家里，他就会打骂他的太太跟孩子们。 Karena suaminya itu tidak bekerja, maka istrinya terpaksa harus bekerja ekstra untuk membiayai kehidupan rumah tangga. 因为这个先生做丈夫的他没有工作，所以这个太太她需要特别的劳累来做工，来供养她的家人。 Selain bekerja, istri itu juga harus merawat anak-anaknya. 这个太太不单只是要在外面做工，她还要照顾她的儿女。 Saudara, orang-orang di sekitar begitu prihatin, keluarga dari istri ini begitu prihatin dengan kondisi dari ibu ini. 这个太太的家人非常的可怜她，非常的要保护她，并且要来照顾她。 Oleh karena itu mereka menasihati istrinya ini supaya menceraikan suaminya. 所以呢，他们就劝这个做太太的来跟这个丈夫离婚。 Saudara, ibu ini mengatakan, sejak aku menikah dengannya, saya tidak pernah satupun berpikir untuk menceraikan suami saya. 可是这个太太说，自从我结婚的那一天起，我没有想过跟他离婚。 Bagaimanapun sikap suami kepada saya, kepada anak-anak saya, dan tidak bertanggung jawab dirinya, saya tidak pernah berpikir untuk menceraikannya. 不论如何，不论他的态度如何，即使他不负责任，我从来没有想过要离婚。 Sang istrinya ini mengatakan keputusan untuk mengasihi, keputusan untuk mencintai, keputusan untuk menikah dengan suami saya, itu adalah keputusan saya. 他说：“我决定要爱他，我决定要跟他结婚，我决定要跟他厮守一生，这个是我的决定。” Maka saya harus mempertahankan akan pernikahan saya. Saya harus komitmen dengan pernikahan saya. 所以我要维持我的婚姻，我要完全的忠信。 Apa yang saya alami, 我所经历的， yang terjadi hari ini,
就是今天发生在我身上 Itu 的， adalah harga yang saya harus bayar ketika saya memutuskan untuk mengasihi, untuk mencintai dan menikahi suami saya. 那就是我当付的代价。当我说我要跟他结婚，我就要付上这个代价。 Saudara, ketika kita memutuskan untuk mengasihi seseorang atau apapun juga, 弟兄姐妹，当我们决定说要爱一个人， selalu ada harga yang harus kita bayar. 我们常常会需要付上一些的代价。 Seorang bapak gereja Agustinus mengatakan, 有一个就是教会之父奥古斯丁，他这样说： kasihilah sesuatu atau seseorang maka Anda akan sakit hati. Jika Anda tidak ingin sakit hati, Anda tidak boleh memberikan hati Anda kepada siapapun, bahkan tidak juga kepada binatang. 他说，如果我们爱一个人，我们必定会感到痛心；如果我们不要痛心的话，那么我们就不要把你的心给任何人，甚至也不要去爱任何的宠物。 Saudara, apa yang dikatakan Agustinus itu adalah suatu kebenaran. 奥古斯丁所说的是一个真理。 Karena ketika kita memutuskan untuk mengasihi seseorang atau mengasihi sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka pasti ada harga yang harus kita bayar. 就是当我们决定要真诚的去爱的话，我们必定要付上代价。 Dan harga yang harus kita bayar itu tidak bisa diukur dengan materi atau dengan uang. 我们所付的代价是不能够用金银财宝来计算的。 Tapi dengan kerelaan hati kita untuk memberi diri kita, merendahkan hati kita, meletakkan ego kita dan berkorban untuk orang atau sesuatu yang kita kasihi. 而是我们要完全的谦卑，甚至牺牲我们自己。 Saudara, tahukah saudara, 弟兄姐妹，你是否知道， ketika Tuhan memutuskan untuk memilih dan mengasihi saudara dan saya, 就是当上帝他决定选择来爱你和我， maka keputusan yang Allah buat itu 上帝所做的这个决定， adalah keputusan yang harus dibayar mahal oleh Allah. 他必定要付上很大很大的代价， Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. 因为人类已经陷在罪恶当中。 Akibatnya kecenderungan hati dan kehidupan manusia selalu hidup di dalam dosa. 所以人就倾向，甚至他的心完全陷在罪恶当中。 Kecenderungan hidup manusia bukan menyenangkan Tuhan, tetapi seringkali menyakiti hati Tuhan. 人的倾向不是要讨上帝的喜欢，而是相反的，是伤上帝的心。 Manusia yang seharusnya mengasihi Tuhan, tetapi kecenderungannya membenci Tuhan. 其实人应该要爱上帝，不过事实就是他恨恶上帝， Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. 因为人已经陷在罪恶当 Alkitab 中。 mengatakan konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa, maka dia akan mengalami kebinasaan dan mati kekal. 圣经说，当人犯罪，他的后果呢，就是他一定会永死。 Tapi saudara, Tuhan mengasihi kita. 可是上帝他爱我们， Dia tidak ingin kita mengalami kebinasaan. 他不要我们灭亡， Oleh karena itu dia berinisiatif datang ke dalam dunia 所以呢，他就主动的来到这个世界， untuk membayar hutang dosa manusia. 来付我们这个罪灾。 Dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa saudara dan saya. 他差派他的独生子死在十字架上，就是为了要为你和我死。 Itulah harga yang harus dibayar oleh Tuhan karena Dia mengasihi kita. 这个就是上帝他爱我们所付上的代价。 Itulah harga yang harus dibayar untuk mengampuni dosa saya dan dosa saudara. 这个就是上帝他要付的代价，来赦免你跟我的罪。 Dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, 我们看耶稣钉